Sebelum ini dalam episod pertama, Malaysia Bersatu lawan COVID-19. Sebenarnya apa yang warga Malaysia faham tentang virus ini? Saya tahu COVID ni masa dia kat Wuhan, saya tahu melalui social media semualah. Tapi masa tu saya tak jangka dia akan seteruk kat Malaysia yang sekarang kita kena ni, sampai kita nak keluar rumah pun tak boleh. So memang scary lah. Bila saya dengar pasal COVID-19 ni, saya dah memang takut, tak nak fikir panjang. Saya fikir saya nak lari je pada virus tu. Dan sekarang ni bila saya keluar pun memang saya tak akan sama sekali bawa anak saya. Even sekarang saya nak pergi gunting rambut pun rasa susah sebab kedai pun tak buka. So saya biar je rambut saya panjang je. Macam kalau saya balik rumah pun saya nak kena cuci tangan dulu, bersihkan diri semua, baru saya masuk rumah, baru tengok anak-anak semualah. Keadaan ekonomi negara dan dunia memerlukan suntikan dana dan semangat untuk dipulihkan. Syarikat kecil dan besar, malah usahawan sendiri telah sedikit sebanyak terjejas dan pastinya perlu diberikan bantuan untuk terus beroperasi. Kerajaan kita telah melakukan apa yang perlu dan yang termampu dari masa ke masa untuk meringankan beban yang ditanggungi mereka. Hari ini saya akan mengumumkan pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin berjumlah 250 bilion ringgit Malaysia. Daripada jumlah ini, hampir 128 bilion disalurkan untuk melindungi kebajikan rakyat, 100 bilion ringgit untuk menyokong perniagaan termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS, dan 2 bilion ringgit untuk memperkukuh ekonomi negara Malaysia. Kita dengar keluhan dan kisah warga perniagaan yang bergantung hidup kepada keadaan ekonomi semasa, termasuk mereka yang menerima bantuan kerajaan. COVID-19 telah mengubah segalanya. Pada peringkat awal, walaupun sebelum pengumuman PKP, kami telah menerima sedikit pengurangan dari segi pendapatan. Jadi apabila penularan ini semakin merebak, antara perkara yang kami risaukan adalah berkemungkinan kami terdedah pada pakaian pelanggan yang mungkin telah tercemar dengan virus tersebut. Sepanjang tempoh PKP hingga sekarang ni, perniagaan saya masih ditutup dan telah kehilangan sumber pendapatan lah. Untuk menjalankan perniagaan mengikut SOP yang ditetapkan, ada terdapat kos-kos tambahan dari segi penyediaan PPE dan proses sanitizing kepada premis perniagaan, sedangkan perniagaan ataupun jumlah pelanggan telah berkurangan. Jadi kami masih tidak dapat beroperasi dalam keadaan sekarang. Dalam tempoh PKP ini, kontrak-kontrak cucian telah diberhentikan. Nampaknya Elmi berupaya memenuhi masa tanpa urus niaga di kedainya dengan pengisian yang memuaskan. Bagaimana pula dengan pengusaha sebuah gym atau pusat fitness? Drastically, it affected our business. In March, we dropped about 70% of our revenue, and then in April, 87% of our revenue, while still having to maintain costs for rent from landlords, our equipment hire purchases, which are very expensive, and of course, staff costs as well. So it's been very difficult. In terms of support, it varies. Anytime Fitness is a franchise system, so most of the gyms are owned potentially or usually by one person as just one individual branch or outlet. So invariably we'll be employing maybe 10 or maximum 15 people per company. And we would have been eligible for the wage subsidy program for some of those personnel. But unfortunately, with it being such a drastic and sudden breakdown of business, our cash position was so bad that we couldn't afford to take the risk of
paying full staffing costs and then hoping for a approval and timely reimbursement from the government. In the end, myself and all of my staff, we all agreed a 50% wage reduction actually. Saya punya reaksi yang pertama adalah risau. Risau kalau dari segi perniagaan tu, sebab kita dah tengok kan apa jadi dekat Wuhan, apa jadi dekat negara-negara lain. Kita risau lockdown akan berlaku dan kerisauan tu menjadi realiti bila MCO dilakukan dan kes menaik. Masa itu juga untuk perniagaan kami, OPEC tengah bergaduh tak nak kurangkan produksi minyak, harga pula jatuh. Jadi semua itu, kerisauan tu jadi realiti. Kita punya bisnes jatuh daripada sehingga 80%, kita punya sale jatuh. Tetapi kami Alhamdulillah dengan bantuan government, kita dapat program subsidi upah dan kita juga dapat kurangkan operasi kepada 12 jam daripada 18 jam. Jadi kita dapat kurangkan OPEX sebanyak 30%. Selalunya stok kami kita boleh jual dalam 2 hari. Dari segi PKP kita jual dalam seminggu tak habis. Jadi dari segi operasi semasa PKP, kami beroperasi dalam kerugian. Kerajaan juga ada menyediakan special relief fund daripada bank-bank tempatan pada interest yang amat rendah dan menarik 3.5%, takkan dapat tempat lain. Ketahanan untuk menghadapi keadaan ekonomi yang meruncing akibat COVID-19 sememangnya tidak mudah. Apapun, pengusaha perniagaan terus mencuba. Bagaimanakah Kementerian Keuangan memikirkan satu strategi yang boleh membantu golongan ini? COVID-19 terus merunsingkan peniaga di seluruh dunia. Tapi semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Yang penting, usaha dan kesabaran. Usahawan mikro, pemilik perusahaan kecil dan sederhana serta ahli lembaga syarikat gergasi terus memerah otak mencari cara terbaik menyelamatkan perniagaan masing-masing. Ada cerita yang menarik tentang seorang pengusaha kafe. Zihan Zahari menjalankan perniagaan makanan di sebuah kafe di ibu kota. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Zihan cuma dibenarkan menjual makanan yang dipesan melalui khidmat penghantaran pesanan. Kafenya tidak beroperasi. Pendapatannya turun mendadak. Gaji pekerja pula tetap kena bayar. Actually, our business ceased immediately upon MCO as there was literally no one in the building to serve. And on top of that, we're on level 5 and not visible to the public. So even takeaways and deliveries is a bit of a challenge for us if it wasn't internally. When the MCO was announced, I think it was really a shock because it was immediate, like the next day MCO started. But that quickly turned into a survival mode for us, and we had to figure out very quickly what we would do for our staff, for our suppliers and those who depended on us basically. The Prihatin package from Pekeso was very, very helpful. Kita bertanyakan juga nasib seorang pengusaha sebuah salon dan pusat kecantikan. Jom kita dengar kisahnya. Nadira, cuba cerita. Setakat ini, selama kami beroperasi, kami memang selalu order barang ikut penggunaan bulanan. Jadi dan sebenarnya barang salon ni dia banyak yang jangka tempoh masa dia tu lama. Jadi setakat ni kami tak ada masalah lah nak kena buang produk ke apa ke, dan kami masih boleh jual produk tu online. Ia meringankan beban ramai pemilik syarikat kecil dan sederhana. Dapatlah mereka menarik nafas lega. Orang awam dan pekerja di syarikat bertaraf PKS termasuk mereka yang berstatus bujang gembira bila mendapati wang di antara RM500 dan RM1,000 dimasukkan ke dalam akaun bank mereka melalui bantuan Prihatin Nasional. RM1,600 cukup. Ada banyak keperluan nak guna dalam tak sampai sebulan jugalah. Saya lebih tumpukan pada barang keperluan anak.
Keperluan anak dengan sewa rumah dengan benda yang tertunggak lah. Beli barang rumah, betul, bagi ayah, bagi mak, 800 tu okey lah. Buat untuk perbelanjaan rumah lah, perbelanjaan dapur, macam tu. Sangat membantulah sebab dalam keadaan sekarang, dengan keadaan kita tengah PKP, masih ada yang tak ada pendapatan. So dengan bantuan kerajaan BPN tu memang sangat membantulah. Terima kasihlah kepada kerajaan Malaysia sebab bagi bantuan berbentuk wang tunai kepada golongan bujang macam saya kan. Sebab masa sepanjang PKP ni gaji saya dapat separuh saja. So dengan bantuan tu dia dapat membantu saya untuk beli barang dapur dan top up yang patutlah. Untuk meringankan beban anda, kerajaan akan menyediakan bantuan prihatin nasional, iaitu pemberian tunai secara one-off dengan peruntukan hampir 10 bilion ringgit dan buat pertama kalinya akan disalurkan juga kepada kumpulan M40. Mereka ini termasuk pekerja swasta, peneroka felda, petani, nelayan, peniaga kecil dan semua yang tergolong dalam kumpulan M40 dan ke bawah. Saya sedar bahawa PKS merupakan tunjang utama ekonomi negara. Sektor ini menyumbang lebih 2/3 daripada jumlah pekerjaan di negara ini dan hampir 40% kepada ekonomi negara. Oleh itu adalah penting kita pastikan sektor PKS dapat terus cekal dan mampan dalam menghadapi tekanan dan cabaran ekonomi yang melanda kita semua pada waktu ini. Saya dengan sukacitanya ingin mengumumkan langkah tambahan bagi pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin tambahan dan pakej tambahan berjumlah 10 bilion ringgit. Unit laksana telah ditubuhkan di Kementerian Keuangan. Unit ini akan senantiasa memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan semua inisiatif kepada Menteri Keuangan dan saya. Ada juga usahawan yang sanggup mencari jalan, berinovasi dan mengeluarkan idea lebih kreatif untuk memastikan perniagaan dan pengeluaran produk mereka terus mendapat tempahan bertepatan dengan keadaan semasa. IGL Coatings antaranya. Apa cerita mereka? Kita tanya Kyong Chun Chie. IGL Coatings menghasilkan produk-produk coating ataupun salutan untuk kereta, mainly kereta, industri kereta. Produk kami ialah chemical yang bila you apply ke bawah surface, tak kira surface apa, dari paint, plastik, besi, kain, leather, wood, itu semua, dia boleh melindungi surface itu supaya dia dapat protect from environmental damages. Kami memang sudah menggunakan alkohol already, so yang itu kami sudah memang ada supply. Tapi aditif yang lain untuk ada ekstrak tumbuhan itu, kami memang sudah ada trial run on the testing of it, just that kami belum ada pasaran untuk produk itu, tapi kami cuma buat testing saja. So when pandemic ini strike, kami terus guna ini dan fokus kepada material ini. So kebanyakan barang memang sudah ada, so kami macam main Lego saja, just put into place everything and then cepat keluarkan. Sentuh kepada market pembersihan surfaces, sebab ada banyak barang yang kami akan sentuh seperti parcel, doorknob, trolley cart. Yang ini semua you tak boleh guna hand sanitizer sebab dia ada satu moisturizer dalam yang akan meninggalkan kesan. So barang kami EcoClean Pure boleh digunakan untuk bersihkan semua surfaces ini. Kami sempat bertanyakan tentang perancangan dan pelan serta perkembangan semasa ekonomi negara kepada Menteri Keuangan Malaysia. Semasa ekonomi dibuka pada 4 bulan Mei, pada masa itu hanya 6 juta pekerja datang bekerja. Tapi Alhamdulillah minggu lepas pada 18 bulan Mei ataupun Jabatan Statistik Negara telah merekodkan pekerja yang bekerja sekarang lebih kurang 10 juta. Ini bermakna 68% pekerja kita sudah mula bekerja. Geran khas prihatin mikro untuk mikro PKS. Kita telah membuka permohonan pada 1 hari bulan Mei dan permohonan telah pun ditutup pada 15 hari bulan Mei yang lepas. Sekarang ni kita dalam proses mempertimbangkan permohonan tersebut.
Jadi setiap pemohon yang berjaya akan menerima RM3,000 daripada kerajaan. Semua sektor masing-masing ada SOP masing-masing. Kita tidak boleh complacent. Jadi SOP ini penting, beri keyakinan kepada rakyat bahawa new normal ini boleh berfungsi dengan baik. Rakyat Malaysia dalam kalangan pemilik premis kedai dan penyewa perniagaan terutamanya saling bantu-membantu. Selain itu, pengguna turut menyumbang terhadap menentukan entiti perniagaan dapat terus bertahan. Sokongan sebegini membuktikan betapa bersatu hati warga Malaysia di dalam menangani pandemik COVID-19. Apa yang pasti, bila berakhirnya PKP nanti, mereka akan lebih cekal dan gigih untuk terus berdaya saing. Bagaimana pemilik premis membantu penyewa mereka? Memangnya inisiatif kerajaan ini memang banyak membantu. Antaranya seperti subsidi gaji pekerja dan bantuan pinjaman kewangan yang dapat memberi aliran tunai tambahan kepada SME sepanjang PKP. Satu harapan saya adalah supaya bantuan-bantuan ini dapat disalurkan terus dengan tanpa terlalu banyak birokrasi, kerana setengah peniaga tidak mempunyai cukup simpanan kecemasan. Mungkin yang ada setakat sebulan atau 2 bulan. Saya agak bernasib baik di mana pemilik premis ini memahami keadaan sekarang. Saya sebenarnya dalam usaha untuk mohon agar dikecualikan dari membayar sewa. Saya berharaplah kita semua patuh dengan usaha kerajaan untuk membendung wabak COVID-19 ini, terutama dengan mematuhi arahan PKP dan sarangan-sarangan daripada Kementerian Kesihatan. Under myself, I have 4 of the Anytime Fitness franchise locations. One of the landlords has been very helpful so far in terms of waiving of some of the rental period during the MCO. And unfortunately, one of them has only managed to offer us a 15% discount on our rental periods for March and April, which really makes things very difficult actually. Ada perkongsian cerita daripada pihak Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur. Bendahari Kehormat Dewan Nur Hisham Abdul Muttalib. Industri retail akan terjejas, mungkin terjejas dengan teruk lah, sebab kita ni memang mall going society. So when you have your free time, you akan pergi ke mall apa semua. Sekarang nak pergi mall, nak masuk mall, it takes you berapa minit untuk nak kena go scan security apa semua. Dari segi perbelanjaan, benda ni ada bagus juga untuk perbelanjaan online dalam talian. Kalau untuk perniagaan, untuk IKS, untuk usahawan, to all entrepreneurs, sekarang ni apa yang kita nampak adalah krisis kepimpinan, leadership test. We need those entrepreneur to act as a leader at that time. To act as a leader, then how fast, berapa cepat kita boleh resurgence, kembali back kepada full gear lah. Tapi full gear ni tak semestinya dalam cara mode yang lama ataupun mungkin dalam mode yang baru lah. Perbezaan, kalau dulu bricks and mortar, now you have to go online lah, full online ke, and you nak go full online pun mungkin you ada hard reset. And for the government, it's a double jeopardy juga daripada segi harga minyak yang mudum, daripada segi ekonomi, daripada segi bisnes tersakit. Bila bisnes tersakit, government tak boleh dapat tax. Bila government tak boleh dapat tax, macam mana ekonomi nak naik, macam mana? Kalau we rely on government expenditures sekalipun, salah satu, kalau you tengok GDP lah, government expenditures is a key lah untuk nak support. Dan kalau you tengok usahawan Bumiputra, usahawan SME semua ni mostly rely on government. Kerajaan memberikan fokus yang serius ingin membantu entiti perniagaan di dalam negara. Pelbagai strategi diusahakan. All industries this time are affected by COVID-19, but there will be industries who will affected more than others, and there are industries that will
restart later than others. One obvious example being tourism. Right, tourism industry was the first to be affected by COVID-19, and most probably will be the last to recover, to restart from COVID-19. So we then need to focus on giving the right assistance, targeted assistance to different sectors with different measures. We need to customize the measures that we have or we want to employ to ensure that it is effective. Peranan perusahaan kecil dan sederhana PKS ternyata besar. Ia membantu membangunkan negara. Lebih 60% pekerja di Malaysia bekerja dalam sektor PKS. Ketika ini, terdapat kira-kira 907,000 usahawan PKS di seluruh negara. Apa pula cerita Hazwan Najib dari Dr. On Call? Dalam masa PKP, memang peningkatan penggunaannya agak mendadak. Trafik kami berkembang lebih kurang 10 kali daripada kadar biasa. Pada peringkat permulaan, kami bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk bina Virtual Health Advisory Portal bagi membantu orang ramai mendapatkan maklumat yang sahih tanpa mereka berpusu-pusu ke klinik dan fasiliti kesihatan. Jadi pada permulaan memang itu adalah satu projek mini kami dan KKM, kerana pada masa itu terdapat hanya 22 kes COVID-19. Kami bangga kerana Virtual Health Advisory Portal ini disambung terus kepada MySejahtera App. Ternyata semasa pandemik ini melanda, lebih ramai yang menggunakan aplikasi ini untuk mendapatkan konsultasi perubatan semasa PKP dilaksanakan. Pengusaha kafe Zihan menyambung ceritanya tentang pembaharuan yang sanggup dilakukannya untuk terus berniaga secara norma baru. Kami telah mula implementasi beberapa lapisan strategi untuk syarikat. Pertama, kami telah lancarkan family set meals yang boleh diorder melalui Facebook, Instagram atau WhatsApp kami. Kedua, kami akan lancarkan barang retail seperti sos, spice, gift boxes and so on. Dan terakhir, selepas arahan PKPB dilonggarkan, kami akan lancarkan Chef for Hire di mana tim kami boleh ke rumah anda dan membawa experience corporate kepada anda. Semua ini akan dilakukan dengan SOP yang ketat insya-Allah. Dengan banyaknya perniagaan berpindah ke platform dalam talian atau online, apakah bentuk atau rupa ekosistem yang diperlukan? Pihak MDEC banyak membantu. Kita dengar perancangan mereka. Sewaktu PKP, Malaysia Digital Economy Corporation ataupun MDEC telah melancarkan kempen gerakan #digital against COVID untuk kurangkan impak ekonomi akibat penularan COVID-19 dan PKP. Di bawah program Global Growth Acceleration MDEC menawarkan kepakaran dengan berkongsi pendekatan digital secara pro bono ataupun percuma dengan pemberian diskaun pada PKS tempatan berteras teknologi untuk meneruskan perniagaan mereka. Everybody can go digital. Pun membuat bisnes atas saran itu amat mudah sekali. Program e-usahawan kami paling efektif dan paling popular. Program e-usahawan ini berjalan untuk 1 hari. Mempunyai konten-konten yang sungguh memberi manfaat yang sungguh mendalam, dampak yang sungguh besar kepada peserta-pesertanya. Program e-rezeki adalah lebih maju untuk mereka yang sudah biasa dengan perniagaan online. Macam-macam peluang diwujudkan. Bantuan seperti ini pasti menjadi rebutan ramai. COVID-19 kini membawa kita ke era kebiasaan baru atau the new normal. Bagaimana bisnes perlu berubah dalam the new normal? Kerajaan serius dengan strategi-strategi baru untuk membantu perniagaan selain memulihkan semula ekonomi negara. Setiap yang berlaku itu pasti ada hikmahnya. Begitu juga dengan kepayahan yang dialami perniagaan semasa COVID-19 melanda dunia. Peluang untuk setengah perniagaan terus membekalkan keperluan pada masa yang meruncing ini pasti ada, timbul tanpa disangka-sangka. Terpulang kepada kebijaksanaan manusia sendiri untuk mencari dan menggunakan peluang itu sebaik yang mungkin.
Yang penting, berhati-hatilah selalu ketika pandemik COVID-19 masih mengiringi kehidupan seharian kita. Elakkan diri daripada menjadi mangsa virus yang masih belum ditemui vaksinnya setakat 2020 ini. Selamat berjuang dan membantu satu sama lain supaya negara kita Malaysia terus sejahtera dan makmur buat rakyatnya. Remember, after the rain comes the sun, and better days will be here again, inshallah.